السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambung daripada tadi sedikit, iaitu mengenai dengan apa itu bicaranya إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك. Lepas tu syarahan dia nak sambung. Dan berkata Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala, Syekh Syarqawi, dia syarahkan di atas syarah hikam ini, dinamakan Al-Minahul Qudsiyah. Syekh Syarqawi kata, ketahui olehmu wahai mukhatab, apa dia? Bahawa seorang salik, dalam istilah ni pula dia panggil orang salik, asal pada lurah salik mari daripada perkataan salaka yasluku sulukan, zifa'an salikun, apa asal? Orang yang berjalan. Salaka, tengok dalam maksud hadis, siapa-siapa berjalan keluar daripada rumah menuju ke satu tempat, dalam perjalanan tujuan apa perjalanan dia tu? Keluar orang dulu dia berjalan kaki kan, kebanyakannya kalau nak kenderaan binatang. Maka walaupun kita nak kenderaan, maksud dia kata berjalan lah, kerana berjalan nak kenderaan tu menepati yang punya kenderaan tu sendiri berjalan. Siapa berjalan hal keadaannya kerana menuntut ilmu, bukan? Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, jawabnya sahhalallahu lahu tariqan fil jannah. Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Dia nak tepatnya lurah betul salaka dengan mana berjalan. Lepas tu pada istilah dalam ilmu tasawuf orang ahli tarekat, dia ambil kalimah tu panggil bersuluk. Dah. Dia panggil bersuluk. Dia ni tak ada lah dia masuk bersuluk. Apa tu? Nanti istilah cara tasawuf pula. Suluk tadi masdar daripada salaka yasluku suluk. Asal pada lurah berjalan. Berjalan ke sana sini, tuju apa berjalan? Cari kerja. Jalan apa ni? Cari ilmu.
Jalan apa ni? Berniaga. Pada luarnya berjalan. Tetapi bila orang berjalan kerana buat ibadah, kerana mengerjakan amalan wirid, duduk di satu tempat ia sunyi, panggil istilah suluk. Kemudian bila orang yang dalam suluk itu, orang tu panggil salik. Banyak kita tasawuf dah panggil sairus salikin, hidayatus salikin. Salik. Dalam istilahnya panggil gitu. Mana kata dia? Bahawa seorang salik, orang yang di dalam beribadah, maksud sini. Asal pada luar orang yang berjalan, maksudnya orang dalam beribadah. Orang dalam beribadah ibaratnya di dalam perjalanan. Dalam perjalanan tu nak tutup apa? Nak berjalan, pergi ke mana? Nak cari apa? Cari rezeki. Ni orang dalam beribadah ni, tujuannya apa? Tujuannya nak mendekati hati kepada Allah. Ada pulaknya duk berjalan ibadat supaya nak kepada syurga dan nikmat Allah. Nikmat syurga Allah. Ataupun supaya nak lari daripada neraka dan azab Allah. Tu panggil orang salik. Abid pun panggil juga. Tapi ada setengah dia buat perbezaan. Kalau orang tu buat ibadat, letak hatinya supaya dapat syurga dan nikmatnya di akhirat, panggil orang abid. Ataupun supaya lepas daripada neraka dan azabnya, panggil abid juga. Adapun kalau orang tu ibadat, bersungguh-sungguh ibadat, tujuan dianya supaya bersih hati dia daripada segala sifat mazmumah, panggil takhliyah, dan menghiaskan sifat mahmudah. Bila hati bersih sampai kepada dia panggil wasil, sampai kepada hadratillah. Orang buat ibadat niat belah tu, qasad belah tu, panggilnya salik. Tu istilah dia panggil lagu tu. Maka kata dia di sini, orang salik tak dapat tidak baginya dalam perjalanannya, dalam ibadat, dalam amal ibadat, dalam perjalanan. Itu tak dapat tidak daripada banyak segala amalan yang zahir. Ia duduk di bawah jagaan guru, duduk menterbiah dia. Panggil murabbi. Kalau kita mengaji sekolah bahasa apa dia, ilmu akademik ni, murabbi panggil apa? Cikgu. Panggil cikgu. Kalau didik bagi acara agama ni, panggil ustaz. Dalam istilah ilmu tarekat panggil murabbi, mursyid. Tu. Jadi bila orang duduk dalam suluk ni tak dapat tidak, mestilah daripada banyak segala amalan yang zahir ni mengikut murabbi dia. Murabbi kata kamu kena zikir tasbih sebanyak ni, kamu kena istighfar sebanyak ini. Lepas istighfar pula tengok sesuai dengan keadaan. Bila kita nak masuk dalam satu tarikah, cari satu murabbi, kena turut aturan dia. Di bawah tarbiyah dia. Nak turut dia. Tak boleh kita nak melebihi padanya. Dia beri pada kita suruh istighfar 100. Kita nak pergi sampai 200. Tak boleh bila kita duduk di bawah tarbiyah. Kena turut adab. Kena beradab. Turut pelaturan dia tu. Tu bila masuk suluk dalam masa seminggu. Seminggu tu tak boleh bergaul lah sementara. Tu apa yang untuk nak cari jalan supaya suci hati daripada segala sifat mazmumah, sifat tamak ke dunia, itu sifat mazmumah. Kalau tamak ke akhirat itu dipuji. Banyak kita tamak dunia lah. Tamak dak sini cakap. Tamak. Kalau terjemah lobo. Lobo nah. Kalau terjemah biasanya panggil tamak. Ambil daripada Arab tama'an, khaufan wa tama'an. Kelima Arab tama'. Tapi jadikan Melayu tamak. 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 Jadi kot tu. Tapi kalau terjemah lobo. Lobo. Maka lobo ni ada dua. Lobo kepada apa? Lobo kepada dunia. Ini sifat yang tercela. Kalau lobo kepada akhirat, itu dipuji.
Sebab Tuhan sebut khaufan wa tama'a. Nah, kerana takutkan azab Allah, kerana tamak lebih kepada akhirat. Hak tu dipuji. Tapi golek kita bila sebut tamak ni dunia. Ni sifat dicela. Maka nak menyuci daripada situlah. Lalu tu kita kena ikut murabi tu ajar. Supaya kita dalam mengaji kena ikut cikgu. Didikan cikgu, kena turut pelaturannya. Kita tak turut situ supaya kita menyalahi dengan cikgu ni salah adab. Nah, begitulah kerja dunia. Kita nak jadi koli pun kena ikut bos dah. Tani panggil toke, sini panggil tak toke, panggil juga. Kena ikut mulai kita nak kerja dengan dia, nak makan upah gaji dia, kena turutlah syarat di 1, 2, 3, 4, 5. Mau nak kerja sini 1, 2, 3, 4, 5 ni syarat. Pasal boleh ikut tak? Yang baca, boleh? Boleh ikut. Jangan lakah peraturan. Ni betul-betullah. Dalam ibadat, dalam apa dia kena ada peraturan dia. Nak masuk media tarekat, dia ada peraturan dia, tertib dia. Maka orang dalam suluk macam tu. Jadi, tak dapat tidaklah orang salik, tak dapat tidak baginya dalam perjalanannya itu, tak dapat tidak daripada banyak segala amalan yang zuhir. Nak sapa kepada batinnya, zuhir dulu. Supaya apa hikmahnya? Supaya memutus dan melangkah ia orang salik tu akan segala aqabah nafsu. Dia panggil aqabah. Dengan kita mengaji kitab Minhajul Abidin, 7 bab dia guna 7 aqabah. Apa aqabah? Yakni segala sifatnya yang mazmumah tu murah aqabah sini. Kalau asal pada lurah, aqabah ni jalan yang atas bukit, banggu, bongok, jalan macam tu. Jalan yang susah orang nak berjalan lah. Kalau zaman kita lah ni kan, nak jalan senang je. Jalan ada entam, nyata hak tu lah. Kalau jalan tak ada nyata, agak bongok, bengih tak lalu dah kat tu. Itu kan? Walaupun dekat, tak suka pergi. Lambat, bongok, bengih, banyak sangat. Ni jalan straight. Walaupun jauh suka jalan ni. Tengok nak highway lah ni. Jauh. Kok ni dekatnya. Tapi jalan kampung tu. Tak suka nak pergi dah. Apalagi pula jalan ke celah-celah bangun. Apa dia bukit. Tu jalan macam tu. Bongok. Tu panggil bongok. Aqabah. Bangun. Maka dalam hati kita pun dia ada aqabah gitu. Bongok bengih gitu lah hati kita. Bila belum tetap sifat ikhlas dah jadi bongok bengih gitu. Panggil dah. Sini cakap lah bongok bengih. Kata ni cakap tu. Jadi kalau panggil tak licin ni panggil orang tanya tak ada bongok bengih gitu jalan. Gigi bangun bongok turun dalam dia gitu. Tu panggil ibarat aqabah. Maka sifat mazmumah dalam hati kita ni banyak macam aqabah. Maka bila dia tu masuk dalam suluk, dia mesti banyakkan amalan zuhir supaya nak memutuskan, nak melangkahkan segala aqabah. Yakni segala sifatnya yang mazmumah, segala sifat yang dicela. Mana sifat mazmumah? Seperti ujub. Ujub dengan amalan, ujub dengan ilmu, ujub dengan segala-gala kelebihan. Ujub. Sebab tu datang warid pada hadis, "Lau lam tuznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar minhu." Kalau kamu tak pernah berlaku kesilapan, kesalahan, nescaya aku bimbang ke atas kamu, bahawa aku bimbang atas kamu barang yang lebih besar daripada itu lagi. Apa dia? Al-ujba. Al-ujba. Nabi ulang sallallahu alaihi wasallam sebagai taukid. Ujub. Sini kita panggil pun ujub ni. Buat sesuatu, apa dia ni? Dia kata membanggakan dengan suatu kebaikan, suatu kelebihan. Panggil apa? Kalau orang petani panggil perasan. Sini panggil apa tak tahulah tu. Sini panggil apa masih? Perasan juga. Tak apa, dah sama faham lah. Takut tak sama bahasa. Allah perasan. Hawa dia kaya perasan. Orang petani cakap gitu. Hawa dia tu ada lebih perasan.
Apa dia rajin, apa rasa. Tu jadi mana? Sama kita apa benci sifat macam tu. Nah, bila ada perasa tak orang benci selalu. Tu banyak ujub. Tu Nabi SAW kata, aku bimbang. Sebab orang yang apabila tidak ada sesuatu dia perasa. Tengok orang kadang-kadang tak pernah dia sakit, tak pernah dia susah. Dia perasa, dia tengok orang sakit, sakit sama. Allah sepakawai duk buat sakit-sakit ni. Jadi cakap macam perasa. Bila perasa nak sama dekat-dekat dengan takabur, dia dekat-dekat tu. Takabur ni batarul haq, tolak ke hak sebenar. Tahudah kata perkara hak sebenar, tolak tak terima. Tu panggil takabur. Nah, al-kibriya tu dia panggil. Nah, sebab dia asal datang pada hadis. Tidak boleh masuk syurga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Terkejut sahabat dengar. Tak boleh masuk syurga orang yang ada dalam hatinya seberat misqal zarrah, sikit sangat je biji sawi setengah orang kata. Nah, daripada takabur. Sahabat silap faham tu dah suka kata bila berasa itu kak, ya Rasulullah, kami suka pakai pakaian baru, kami suka kasut yang baru. Maknanya gitu. Hingga maka bila suka pakai baru tu takabur lah tu. Dia kata bukan begitu. Dan dia menyatakan al-kibru tak apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ada yang kata ghamtun nas wa batarul haqq. Iaitu apa dia? Sombong-sombong tu ialah memandang rendah kepada manusia dan tolak hak yang sebenar. Tahudah kata yang sebenar, tolak tak terima. Dan memandang rendah kepada orang lain. Agak dia lah lebih besar. Tu panggil takabur. Hak tu duduk di mana? Duduk di hati. Dia panggil sifat mazmumah. Tu aqabah tu. Maka orang banyak ibadat. Nak apa tu? Nak menyuci hak tu. Nanti ada kata juga panggil takhliyah. Nak menyuci daripada sifat-sifat mazmumah. Maka orang dalam suluk macam tu. Sebab kita duduk mengaji kata. Mengaji lepas duduk di pondok mana pergi duduk tak balik-balik juga. Susah payah dia berjihad lawan nafsu dia tu. Mujahadatun nafs. Susah payah pun sabar. Ada kena lawan. Mengaji dengan guru. Taat kepada guru. Dengar perintah. Dengar turut larangnya dia. Juga susah sekali tapi. Hanya sampai bertahun-tahun lamanya. Ada orang 2-3 tahun tak. Tak boleh duduk. Cemas. Balik. Lagi. Ada setengah. Tunggu mulazamah sampai bertahun-tahun. Ini nak menjapaikan kejayaan. Bukan saja dapat ilmu boleh baca kitab. Tapi dengan sifatnya pun berubah. Itu orang panggil. Orang yang di dalam perjalanan. Dan daripada banyak segala amalan zahir. Kerana kalau amalan pasal zikir, cara-cara zikir. Kita akan bermasyurah dengan ilmu, cara-cara dalam menuntut ilmu. Kena hafal matan-matan, kena muzakarah, mutala'ah. Tak boleh nak balik. Nak balik, minta izin. Berkebasa nak balik-balik. Tu. Semua tu orang panggil dalam didikan ruhani. Bukan mengaji hanya sekadar nak pandang kaedah saja. Capu semua sekali. Tu Kalau orang yang bahasa nak amal tarekat, cara amal zikir, dia kena duduk di bawah murabbi guru. Supaya memutus dan melangkah ia akan segala aqabah nafsu. Yakni segala sifatnya nafsu, sifat yang mazmumah. Misal seperti ujub, perasaan. Boleh tambah arti lah. Dan ria. Nama daripada perkataan Arab. Ra'a, yura'i, mura'atan, wariyaan. Sekali-sekala kata ria'an nas la qira'a. Kada ditukar hamzah, tukar ya ke hamzah. Ria'an kena qariya dah lah. Allazina hum yura'un. Yura'un. Ra'a yura'i mura'atan wariya. Orang-orang yang ria. Allah Ta'ala kata wailun fawailul lil musallin. Tapi mujud dia kata allazina hum an salatihim sahun. Mujud tak kata fi salatihim. Orang-orang yang lalai dari
Apa? Orang yang wajib atasnya sembahyang. Dengan bawa ada akal, panggil aqil. Juga sampai umur, panggil baligh. Lagi sampai dakwah Islamiah. Aqil baligh yang sampai dakwah Islamiah. Serta selamat sejahtera bacaan roh. Pendengar atau pelihak. Panggil mukallaf. Bila mukallaf, maksud dalam kena tuntut pada syarak. Nah, apabila maksud dalam kena tutup pada syarak, maka wajib itu, wajib ini, haram itu, haram ini, mari dah lah. Nah, zahir batin. Tiba-tiba dia sembahyang. Apabila sembahyang, dia tu masalah orang wajib sembahyang. Tapi mereka lalai tinggal sembahyang. Tu panaan. Satu lagi, ataupun mereka tu sembahyang. Tapi gak yura'un, nak menunjuk-nunjuk supaya kata dia tu sembahyang. Nak menunjuk-nunjuk supaya dipuji orang. Tu sifat siapa tu? Asalnya sifat orang munafik. Allah tak ada sindir kepada orang munafik. Kita orang mukmin, jangan ada macam tu. Kalau ada, hati kita kena mujahadah nafsu, jangan ada. Tapi kita mengaji bab riya sikit lagi tu, riya dia ada pula. Riya kerana dipuji orang. Buat nak menunjuk-nunjuk supaya dipuji orang. Itu salah. Adapun buat supaya diikuti oleh orang lain. Hak tu disuruh. Tu mengaji semula pula hukum dia tu. Tu mengaji makna dulu. Riya. Dan lain-lainnya. Masalah kita lain-lain banyak tu. Takabur, hasad, dengki. Itu di antara sum'ah. Itu masalah lain-lain. Itu makna kata orang salik tak dapat tidak kena banyak segala amalan yang zahir untuk nak suci hati. Dia suci hati, yang mari maka tajalli mari juga. Amalan zahir nampak tak banyak tapi batin dia tu hidup. Dan supaya sampai ia atas pada supaya tadi. Tak dapat tidak daripada banyak segala amalan zahir supaya sampai ia kepada hadrat Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Apa hadrat? Tu ada jaga. Tapi jaga sini pun suruh rajak klik kepada muka surat 10 dulu. Apa makna hadrat Tuhan? Hadrat, tadi kata ila hadratin Nabi. Hadrat ni macam kita ni. Duduk depan gini panggil hadrat ni. Ni hadis zuhir ke zuhir hissi dengan hissi boleh tengok dengan mata kepala. Kita sama kita ni beradab ini. Ni panggil hadis ni. Kita mengaji sekolah. Cikgu panggil. Cikgu sebut nama kan. Muhammad. Kita jawab macam mana? Hadir. Itu tak? Jawab itu tak sini? Kalau bahasa Siam ni mengaji kan. Bila tu panggil, bila sebut nama kan. Muhammad. Makap. Panggil senyap. Sebut nama senyap. Menunjuk tak hadir hari ni. Itu dari segi lurah. Ni macam kita dah beradab ni panggil hadir ni. Di majlis. Mereka yang hadir di majlis. Tetapi sini panggil hadrat apa ni? Bak hati. Supaya sampai pada hadrat. Pada hadrat tu kita kembali tengok. Kalau ada kita kembali pada muka 10. Pada muka 10 dulu ada menyata tentang mana hadir. Hadrat. Hadrat ilahiyah. Ada tu di muka 10. Takut tak serupa naskah kita ni. Muka 10. Qauluhu hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan juga hadrat ilahiyah. Dikatakan juga. Ataupun dikatakan juga hadratil qudus. Itu dalam istilah ilmu tasawuf. Apa makna? Dan iaitulah satu kelakuan hati yang apabila sampai kepadanya pada kelakuan hati oleh orang salik, yakni orang yang bersuluk tadi, ataupun orang beribadat pada Allah supaya hampir daripada Allah. Itu hampir hati. Secara dinamo akhir dia orang itu panggil orang wasil. Abid tadi, salik tadi bila sampai panggil wasil. Kita nak banding. Orang dalam perjalanan. Tengok ada bubur zaman ni. Dek mana sekarang? Dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Sampai di mana dah tu?
Siapa al-ustaz? Apa al-ustaz? Sampai mana pula? Gerung. Kata gila. Siapa? Mari. Tubik pada jalan highway naik ni. Sampai mana? Ni dekat nak siapa? Ada jawab, siapa dah? Ada kata siapa, walau tak apa malak lagi. Dekat nak siapa, boleh panggil siapa dah dari segi majak. Mana ni? Ni duduk di pintu pagar. Sini ada pintu pagar. Siapa pintu pagar dah ni? Tapi tak masuk lagi dalam rumah. Tu sampai dia banyak tangga pula tu. Ni sampai di pintu pagar luar, sampai pintu pagar depan rumah, buka pintu nak masuk dah ni. Siapa juga panggil. Dah masuk ke dalam dah. Tu dia sampai je banyak tangga pula. Begitulah orang sampai kepada Allah ni, mana hati dia tu bila suci, bersih, senantiasa dia ingat pada Allah. Tu nama hati dia siapa. Kita ni banyak lupa kan. Banyak kita lalai atau panggil terjauh sikit kita ni daripada Allah. Jauh daripada Allah sikit dalam perjalanan tapi masih jauh. Ini barang. Ada dalam perjalanan tapi hampir. Itu buat perbandingan gitu. Itu panggil hadra tu, iaitu satu kelakuan hati yang apabila sampai kepada satu kelakuan oleh orang salik, ini orang yang bersuluk ataupun orang beribadat pada Allah supaya hampir daripada Allah. Jadi nama akhir dia orang salik tadi dipanggil orang wasil, yang sampai, ataupun dan arif, orang yang kenal Allah. Yang ni bila itulah arif, mana makrifat khassah. Ada pemakrifat ammah, kita orang mukmin ni kenal secara umumnya. Dan yang dikehendaki atau asal. Dan dikehendaki dengannya dengan hadrat di sini, iaitu bahawa adalah ia pada kelakuan, bahawa adalah ia orang salik tadi. Pada kelakuan atau letak di hati, bahawa adalah ia hati orang salik. Pada kelakuan yang tiada pandang ia malaikat hanya akan Tuhan semata-mata. Ini kita tak sampai situ ni. Kita lah ni selindung, dia panggil dalam istilah panggil hijab. Orang terdinding. Supaya dalam sana dinding tu tengok tak nampak dah ada dinding. Ni ada sana tiang tu tak nampak dah, tiang besar. Besar sini kata dah. Tiang tu besar ke sana tiang tengok tak nampak dah, terdinding dengan tiang. Terdinding dengan jidar. Itu panggil hijab. Maka mata hati kita duduk terdinding dengan asbab. Bila kita minum, sebab pada minumlah hilang dahaga. Jadi kita sandarlah kepada air yang menghilangkan dahaga secara majak. Iktikad betul. Tapi belum siapa. Orang siapa? Walaupun dia kerja minum, makan, minum, pakai, berjalan ke sana sini, hati tak lenyap Allah. Jadi apabila orang sampai ke situ, hatinya tidak pandang malaikat hanya akan Tuhan semata-mata, hal keadaannya ia fana dan lenyap. Fana, kelima Arab, kita ambil mari jadi fana. Manakala Melayu sungguh lenyap. Sehingga lenyap dari segala akwan. Lagi pula yang bertawajuh hati itu kepada Tuhan yang Rahman. Hati dari situ sama. Baik bagi orang ni dia redha dengan qada Allah. Kan dia dak pandang dari Allah. Itulah. Maka nak pergi sampai ke situlah berhajat pada kena mujahadah. Nak mujahadah kita kena kenal mana sifat mazmumah. Kita litah macam mana. Ini sifat apa panggil. Supaya kita kenal hak zuhir. Ini warna apa macam ni. Kita kenal kan ni. Botol ini warna apa? Putih. Kertas je dia tepek ni warna apa? Biru, hijau dan sebagainya. Kita kenal. Kerana kita dapat dengan mata zuhir. Tapi kalau dalam, kenal tak? Ini telitah panggil apa ni? Cita nawi hilal ni panggil apa? Tu. Nak kenal hak tu dulu bagi kita. Mujahadah dia. Tu mana kata, maka apabila masuk ia, orang salik tadi, pada mujahadah. Yakni, pada melawankan akan nafsunya. Hanya seorang salik. Padahal lama atas orang salik oleh masanya. Yakni masa mujahadah ni makin masa lama. Tengok kita mengaji, masa belajar tu. Bukan setahun dua. Kalau kita mengaji cara betul,
susunan 6 tahun tu baru kelas ibtidai dah kan. Permulaan. Mula daripada darjah 1 sampai darjah 6. Pas 6 tahun dah tu bukan main tu. Tu baik situ pula 6 tahun pula kelas menengah. 12 tahun dah tu. Dah kata dah. 12 tahun dah tu. Masa belajar. Lepas tu nak lagi sambung lagi. Macam tahun berapa tahun pula tu. Kalau 6 pula ke 10 pula Allah. Tu abang orang dulu dah mengaji puluh-puluh tahun. Tu dia. Tu mana kata mujahadah dalam bentuk mulazamah ilmu. Ni mujahadah dalam bentuk amalan tariqah dan sebagainya ibadat. Dan segala wirid. Apa dia ni? Terkadang bila masa tu lama, terkadang jadilah ia salik tu yang segan daripada setengah-setengah bagai daripada segala ibadah. Dengan sebab orang mengaji dah lama jadi rasa macam-macam lah. Tapi kalau siapa tahap zuk, sukalah. Bila Ta'ala buka gak, lupalah bilangan tahun tu. Dan segala wirid, amal hak berkekalan panggil wirid lah. Katalah kita ni lepas subuh selalu baca Yasin. Sama ada dengan secara duduk, secara berjalan, balik baca selalu, tak tinggal. Jadikan wirid. Kerana perkataan wirid ni asalnya jalan pergi mari panggil wirid. Maurid tempat kita duk pergi mari selalu situ. Kalau zaman dulu, satu kapur pakai satu telaga. Maka tempat telaga tu duk bulan pergi mari duk jabak ambil air situ. Panggil maurid, pergi luar. Begitulah amalan kita selalu buat, panggil wirid. Sama ada lepas solat tu baca kulhul 10 kali. Ataupun pada tahlil la ilaha illallah 100 kali. Tu panggil wirid. Yang telah diaturkan dia apa? Segala ibadat dan segala wirid yang telah diaturkan dia atasnya, yakni yang telah aturkan oleh syekh panggil ataupun murabbi. Wirid ni. Maka ketika itu ketika jadilah ia segan saat itu, terasalah pada sisinya oleh bersangatan duka citanya sekaligus. Dan terkadang menghias ataupun mengelak baginya salik oleh nafsu akan tinggalnya semua sekali. Serta keadaan sungguhnya telah dapat hasil dah pada sisinya oleh suatu bagai daripada makrifat dan kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ni ujian pun kuat. Supaya orang mengaji, kalau tak orang mengaji pun nak. Masa 2, 3, 4 tahun dia mengaji bersungguh. Bawa lakah lagi sampai 10 tahun tu dia sampai boleh baca kitab. Pandai dah baca kitab-kitab tu. Kitab besar-besar boleh baca. Ketika tu ujian kuat. Tak tahan ke? Itu dia. Bila lakah dia lagi. Lakah dia lagi. Apa? Tu. Tu mana tak tahan hati. Jadi ujian pun kuat. Maka kerana itulah. Kerana apa tadi? Terkadang jadilah ia segan. Terkadang jadilah bawa pada menghiasi tinggal terus. Kerana itulah telah irsyad dan tunjuk ajar akan dia salik oleh musannaf Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu ta'ala sirrahu. Lalu dia tunjuk ajar kepada bahwasanya Tuhan Al-Haq Ta'ala apabila buka ia baginya bagi seorang salik akan suatu bagai daripada makrifat seperti bahawa tahu ia dengan zauq bahawa Tuhannya Al-Haq Subhanahu Wa Ta'ala itu hadir ia sertanya. Ni. Tuhan hadir sertanya. Allah Ta'ala beri zauq kepada dia, terasa dia buat apa seolah Allah senantiasa melihat dia. Contoh seperti kita kata kita pergi mana-mana, ayah kita tu dia pesan selalu, kamu di situ jagakan amalan ini, itu ini. Maka bila kita pergi semana, kita senantiasa ingat pesanan ayah kita. Maka panggil seolah-olah dalam zuk kita, ayah ada sekali dengan kita. Sebagaimana kita depan ayah kita malu, kita duduk hadapan ayah kita, kita takut dia gerung pada kehebatan dia. Walaupun kita berjauhan badan, kita pergi ke luar negeri, pergi ke kampung mana-mana,
Tapi kita senantiasa ingat pesanan ayah kita. Mau nak pergi ke mana pun, ingat. Maka bila dia ingat, seolah-olah seakan-akan kita dengan ayah tu sekali. Dia apa yang kata hadir tu. Dia apa yang kata dalam hatinya, senantiasa Allah tu hadir. Tu. Kalau kita pergi Zuhir, tak salah tu. Nah, nak siapa ke situ, dia kena hati itu bersih. Maka ketika itu juga kadang-kadang persaingan payah nak mari tu. Syaitaniyah, persaingan payah nak persaing masuk tu. Nak payah nak menjatuhkan kita, sebab tu kena ada murabi. Duk jaga kita belum sampai tu. Itulah. Ilmu ni dia apa dia? Dia mensempurnakan iman kita tadi. Jadi nampaknya kena berhenti di situ dululah untuk buat permulaan dalam perubahan kita. Dan insya-Allah taala kita akan sambung lagi 2 malam 3 pagi Jumaat insya-Allah taala. Tapi untuk ini bagi subuh tu tidak ada lah. Cukuplah dulu. Kita sambung lagi insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afwa wal afiyata fid din wad dunya والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.